Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 tahun kebelakangan ni, Malaysia menghadapi kekecohan. Di antara PRU14 dan PRU15, kekecohan politik. 3 Perdana Menteri dilantik dalam masa 5 tahun. Dalam semua kekecohan itu, ada satu perkembangan. Perkembangan yang boleh dianggap lebih serius dari isu siapa sepatut jadi Perdana Menteri. Tapi fokus rakyat ialah hanya kepada who should be Prime Minister. Jadi mereka tidak sedar satu perkembangan yang boleh dianggap sebagai major development yang akan mengubahkan landscape Malaysia. That's how major and important that new development is. Apa development ini? Tahun lepas, semasa Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob telah pindah kuasa JAKIM daripada Jabatan Perdana Menteri kepada Raja-Raja Melayu atau Conference of Rulers. Biar saya ulang tu ya. Pada bulan Mac tahun lepas, semasa Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri Malaysia, kuasa terhadap JAKIM telah dipindah dari Jabatan Perdana Menteri PMO kepada Conference of Rulers, Raja-Raja Melayu. Dan satu Majlis Agama Nasional ditubuhkan, dan Majlis Agama Nasional ni diletak di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Majlis Agama Nasional ni di bawah kuasa Sultan Selangor yang dilantik oleh Raja-Raja Melayu, the Conference of Rulers yang melantik Sultan Selangor untuk menjadi koordinator atau untuk menjadi boleh dikatakan kuasa ke atas Majlis Agama Nasional, dan Majlis Agama Nasional ni akan menentukan hala tuju dan juga objektif, matlamat, polisi-polisi untuk JAKIM. JAKIM ni yang sebenarnya ditubuhkan tahun 68, lebih dari 50 tahun dulu, tapi semasa tu dipanggil Hal Ehwal Agama, Religious Affairs Department, jabatan saja. Dan jabatan Hal Ehwal Agama ni ataupun Religious Affairs Department, jabatan diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, Prime Minister's Department, Prime Minister's Office. Kemudian tahun 97 nama dia ditukar kepada JAKIM. Dan masih terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tapi semenjak bulan Mac tahun lepas, JAKIM tidak lagi di bawah kuasa Jabatan Perdana Menteri, tetapi di bawah kuasa Raja-Raja Melayu. Bermaknanya, kalau ikut perlembagaan, the Federal Constitution of Malaysia, agama di bawah kuasa Raja. Dan kalau Sabah, Sarawak, Penang, Melaka di bawah governor ataupun di bawah pejabat agama lah, pejabat agama negeri. Tapi sekarang ni dengan JAKIM terletak di bawah Majlis Agama Nasional, banyak hal ehwal Islam yang dulu dikatakan ini kuasa Sultan, kuasa negeri, sekarang boleh dikatakan sudah menjadi kuasa nasional. Bermaknanya sekira JAKIM yang di bawah Majlis Agama Nasional, yang di bawah pemerintahan Raja-Raja Melayu dan diwakili oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, maka kalau mereka nak keluarkan satu dasar, satu peraturan, satu undang-undang, ataupun mengeluarkan titah tu boleh dilaksanakan di seluruh Malaysia. Bermaknanya tidak lagi menjadi hanya state policy,
tetapi national policy. Oleh kerana semua raja-raja negeri, all the state rulers are represented in the Conference of Rulers. So state rulers ni, baik Sultan Kedah, Sultan Perlis, Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, tak kisahlah. Semua sultan-sultan ni duduk di bawah satu majlis, the Conference of Rulers, dan keputusan Conference of Rulers ni ialah keputusan semua raja dari semua negeri. Dan sekira sesuatu polisi atau peraturan atau undang-undang baru dikeluarkan, bermaknanya boleh dilaksanakan di negeri kerana raja negeri tersebut duduk dalam the main body, dalam boleh dikatakan federal body, dan keputusan federal tu maknanya boleh dianggap sebagai juga keputusan negeri dan keputusan raja negeri tersebut, and it becomes a federal policy ataupun satu dasar yang selaras bagi semua negeri. Jadi orang tidak lagi boleh argue kata ya, tapi sepatutnya Islam ni di bawah raja, dan tiap-tiap negeri ada raja dia sendiri, sebab tiap-tiap negeri raja dia duduk di dalam satu federal body, dan federal body itu mengeluarkan dasar ataupun peraturan yang ini boleh dikatakan untuk semua negeri di dalam Malaysia. So this is a new development, sebab hampir 60 tahun, lebih dari 50 tahun kita anggap ni agama kuasa raja, kuasa negeri, dan pusat federal tak boleh campur tangan. Today boleh. Today pusat boleh kata kita keluarkan satu dasar bagi pihak semua negeri. Dan oleh kerana semua raja terlibat ataupun duduk di dalam federal body, national body, iaitu Majlis Agama Nasional, dan JAKIM dikuasakan untuk melaksanakan atau untuk mengumum ataupun mengeluarkan dasar baru tersebut, dasar nasional, maka anything yang diputuskan oleh Majlis Agama Nasional atau JAKIM is as good as kuasa negeri. Ini perkara yang ramai tidak sedar, mereka tidak fokus, mereka tidak lihat perkembangan ni, dan boleh dianggap Ismail Sabri Yaakob dalam dia diserang lah, dipaksa suruh letak jawatan lah, turun lah dan sebagainya. Dia berjaya untuk mengeluarkan satu dasar baru yang mungkin boleh menghapuskan kekeliruan tentang Islam. Tapi yang lebih penting ni, tindakan yang diambil ni, iaitu memindah kuasa JAKIM dari Jabatan Perdana Menteri ke kuasa Raja-Raja Melayu, dan terletak di bawah satu Majlis Agama Nasional, yang diketuai oleh Sultan Selangor, bagi pihak semua Raja-Raja Melayu. Maka sekira kerajaan jatuh ke tangan sesiapa sekalipun, itu tidak akan efek Islam. So mereka dok kata sekira kita ada katalah orang bukan Melayu atau Cina, India, ataupun orang Kristian atau orang Hindu menjadi Perdana Menteri, maka Islam akan terjejas. No. Dulu mungkin boleh argue macam tu sebab JAKIM duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri. Maka Perdana Menteri boleh keluarkan dasar baru yang akan ada efek, kesan kepada Islam. Today, it doesn't matter. Kalau Lim Kit Siang, Lim Guan Eng ke, atau orang India ke, siapa menjadi Perdana Menteri Malaysia, bukan Melayu, bukan Islam, it doesn't matter, sebab Islam no longer under Prime Minister's Department. Islam is under the Conference of Rulers melalui satu majlis, satu council, iaitu Council Agama Nasional. Dan apa yang council ni memutuskan yang akan menjadi dasar JAKIM, maknanya JAKIM akan melaksanakan keputusan majlis ataupun council tersebut, council raja-raja. Perdana Menteri tak boleh campur tangan, Perdana Menteri tak boleh overrule. Maknanya
menolak ke tepi keputusan tersebut. And so kalau kata Anwar ni liberal, Anwar ni menyokong LGBT lah, Anwar ni orang Cina, orang India suka sebab dia ni satu Perdana Menteri yang multiculturalism dan dia mengamal liberalism, pluralism ni makna semua agama sama lah, tak ada satu agama lebih baik dari agama lain. So all religion same. You cannot say Islam is better lah. Islam tak ada, tak kisah agama apa, semua agama sama taraf. Liberalism nak mana you boleh mengamalkan apa yang you nak, even if benda ni melanggar hukum agama pun is okay. So Anwar ni digemari oleh orang bukan Melayu, orang bukan Islam, sebab kononnya dia ni mengamalkan, dia ni menyokong pluralism, multiculturalism, liberalism, freedom, civil liberties, freedom of choice dan seterusnya. So maknanya kalau you tak mau percaya Tuhan pun, itu hak asasi, is your civil liberties, is your human right to not believe in God, to reject God. And kalau you rasa agama ni satu kepercayaan karut pun, itu hak you untuk mempercaya. Orang tak boleh hukum you kerana kepercayaan you seperti demikian. So now maknanya bila pemerintahan politik dipisahkan dari pemerintahan agama, dulu pemerintahan agama duduk di bawah pemerintahan politik, mana the political masters will decide on the religious policy. Tapi today kita ada dua pemerintahan. We got two parallel, boleh dikatakan, two parallel administration lah. Mungkin tak tepat saya bercakap begitu, tapi for want of a better term, we have two parallel administration. We have the political administration under Prime Minister's Department, PMO, and we have the religious administration, bukan di bawah PMO lagi macam 5-60 tahun dulu, tapi sekarang di bawah Majlis Agama Nasional yang diketuai oleh Sultan Selangor, yang terletak di bawah Conference of Rulers ataupun Raja-Raja Melayu. Adakah ini akan menyelaraskan lagi pemerintahan agama bila dipisahkan dengan pemerintahan politik? Adakah ini boleh dianggap sebagai secular? Saya rasa tidak. Sebab secular maknanya agama tidak campur tangan dalam pemerintahan politik. Religion doesn't interfere in the political administration. Tapi sekarang ni bukan kita pisahkan dari segi kita tolak ke tepi pemerintahan agama, tidak. Kita ada dua jenis pemerintahan. Pemerintahan politik akan jaga hal-hal tertentu, budget dan kabinet, foreign policy. Kalau kita rasa kita nak istiar perang dengan Indonesia kerana kita berebut kuasa tentang pulau, itu political administration separate. Tapi hal-hal agama, hal-hal yang melibatkan Islam, baik kalau kita nak mengharamkan ni ke, nak menghalalkan tu ke, atau kita nak ada undang-undang baru yang akan menghukum mereka yang melanggar hukum agama, misalnya, itu tak lagi di bawah pemerintahan politik, itu di bawah pemerintahan agama, separate administration. And this administration is bawah Raja-Raja Melayu, di bawah majlis dan di bawah JAKIM. And Perdana Menteri tak boleh campur tangan. Perdana Menteri tak boleh kata dia tidak setuju, sebab bukan lagi kuasa Perdana Menteri untuk menentukan apa akan berlaku yang melibatkan agama dan melibatkan Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera.